Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Muslim muslimat rahmatullah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala yang boleh dapat kita selalu jemaah dan insyaallah jemput kuliah kita mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah kita masih lagi bicara kitab Fatih Musalli, iaitu muka surat yang ke-9 ya. Muka surat 9. Surat 9. Jumpa ya, 9, muka surat 9. Dalam selepas kita telah menceritakan kelebihan atau faedah solat itu. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung lagi, iaitu sangkut dengan ibadat solat lagi. Iaitu muka surat 9, dia kata dibandingkan. Sebenarnya kan dinding tu silap cetak tu. Tulis tu. Ya? Potong tulis, dibandingkan. Bukan makna dinding. Dia silap cetak. Dinding tu maksud padang, tetapi banding ni makna seumpama. Potong dinding tu ganti dibanding. Dibanding tu maksudnya diumpamakan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, kita tengok ya muka surat 9, dibandingkan sembahyang dengan manusia. Ini contoh atau misal atau seumpama, itu maksud banding. Dia tulis silap cetak tu sebenarnya banding, bukannya dinding ya. Dibandingkan sembahyang dengan manusia. Kalau dibandingkan sembahyang ini dengan manusia, maka bagi sembahyang itu ada sembahyang zahir, iaitu mengerjakan syarat, rukun, sunat dan sunnah hai'ah. Maka syarat sembahyang seperti nyawa. Bermakna kalau tak ada nyawa, tentulah manusia tidak hidup. Begitulah kalau tak ada syarat, tentulah tidak sah sembahyangnya. Jika dibandingkan sembahyang itu dengan manusia, maka syarat itu ibarat seperti nyawa. Jadi kalau nyawa tak ada, maka tak hidup. Bila tak hidup, maka orang tu matilah, begitu sembahyang. Bila tinggalkan syarat, maknanya sembahyang tu tak hidup. Bila sembahyang tak hidup, maka tak sahlah sembahyang itu. Sembahyang tu mati. Jadi rugilah. Sebab tu kita belajar fiqh tu tujuan apa? Untuk nak mengesahkan amal itu. Tapi kalau tak belajar ilmunya, maka amal yang kita buat tu tidak sah. Sebab tu segala amal ni mesti dimulai dengan ilmu. Jadi ilmu ni sangat penting lah. Kerana dia saja yang boleh mengesahkan amal itu. Kalau kita tak belajar, sebab itu sembahyang pun wajib. Mengetahui ilmu-ilmu yang sangkut sembahyang pun wajib. Jadi dua kewajipan sembahyang. Yang pertama, sembahyang tu wajib. Yang kedua, ilmu-ilmu yang bersangkut dengan sembahyang pun wajib belajar. Kerana apa? Nak mengesahkan ibadat sembahyang tu, mesti ada ilmunya. Sebab itu ilmu tu sebelum daripada beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu tu sebelum daripada mengerjakan amal. Jadi dia kata kalau dibandingkan sembahyang ini, yang kita buat tu, dengan manusia, bandingkan sembahyang dengan manusia, maka bagi sembahyang ada sembahyang zahir. Sembahyang dua jenis. Satu sembahyang zahir, yang kedua sembahyang batin. Ada sembahyang zahir. Sembahyang zahir itu meliputi apa? Iaitu mengerjakan syarat, rukun, sunnah abad, sunnah hai'ah. Itu merupakan sembahyang zahir. Maka syarat sembahyang itu seperti nyawa. Bermakna kalau tak ada nyawa, tentulah manusia tidak hidup. Begitulah tak ada syarat, tentulah tidak sah sembahyang. Jadi sembahyang ni ada dua kategori. Sebenarnya sembahyang zahir ni dia bersangkut dengan syarat, rukun, sunnah abad dan sunnah hai'ah. Dibanding dengan manusia tadi, kalau tak ada sembahyang zahir yang mengandung 4 perkara tadi, maka ibarat sembahyang tu tak ada nyawa. Kalau orang macam tak ada nyawa, bila tak ada nyawa dia mati. Bila mati, tak boleh kawan orang hidup. Orang kena campak lubang. Mana boleh kawan orang hidup, orang tak ada nyawa. Itu sembahyang. Kalau tak ada nyawa, maka sembahyang tu mati.
Jadi rugilah. Kata dia. Dan rukun seperti kepala. Dalam sembahyang zuhur tadi 4 perkara dalam. Ada syarat, rukun, sunat ba'd, sunat khai'ah. Jadi rukun sembahyang itu seperti kepala dan badan. Jadi mengetahui rukun sembahyang itu ibarat seperti kepala dan badan. Tapi kalau tidak mengetahui rukun-rukun sembahyang itu ibarat seperti orang tak ada kepala, tak ada badan. Hidup agamanya. Ya, tak tahulah kita. Sebab itulah setengah orang tu dia minat beramal je. Dia nak beramal. Untuk ilmu nak ngesah amal tak nak belajar. Dan rukun sembahyang, dan rukun seperti kepala dan badan. Bermakna kalau tak ada rukun, tentulah tidak dikatakan sembahyang. Begitulah kalau tak ada kepala dan badan, tentulah tidak dikatakan manusia. Jadi rukun ibarat seperti kepala dan badan lah. Kalau tak belajar ilmu-ilmu bersangkut rukun sembahyang tu, ibarat tak ada kepala, tak ada badan. Kalau orang tu tak ada kepala, tak ada badan, maka tentulah tidak dikatakan manusia. Begitulah sembahyang tu kalau dibandingkan dengan manusia. Rukun ibarat seperti kepala dan badan. Jadi rukun sembahyang tu 13 kan. Yang masyhurnya lah. Paling banyak 18. Tapi kita ambil yang masyhur saja. Yang 18 tu, yang 13 orang payah nak ingat. Jadi kita ambil yang masyhur saja 13. Bermula dengan niat dan berakhir dengan tertib. Tetapi jangan kita silap faham. Rukun yang 13 tu kan semua tertib. Ada yang tertib dan mualat. Kalau kita iktikad semua tertib, menyebabkan sembahyang tak sah. Jadi dua rukun sembahyang yang tertib dan mualat. Tak boleh pisah. Serentak. Yang pertama niat dan kedua takbiratul ihram. Itu mesti tertib dan mualat serentak. Kalau tinggalkan, sembahyang tak sah. Niat tak boleh dahulu daripada takbiratul ihram dan tak boleh kemudian daripada takbiratul ihram. Dia mesti serentak. Niat dalam sembahyang, Allah niat saja aku sembahyang pada subuh, baru akbar. Tak boleh niat tu sebelum kalimah alif Allah tu dan tidak boleh selepas kalimah Ra akbar tu. Mesti dalam itu. Jadi dua rukun ni wajib tertib dan mualat. Tertib ikut aturan dan mualat serentak. Yang lain tu tertib saja. Lepas ini, lepas ini. Yang dua rukun ni tak boleh tertib. Dia mesti tertib dan mualat. Tertib maknanya ikut aturan yang kedua nak serentak. Yang lain tu tertib satu. Tapi yang dua rukun ni niat dan takbiratul ihram kena tertib dan mualat. Sebab itu hukum fiqh ya. Sepakat ulama fiqh mengatakan barang siapa mengerjakan sembahyang tapi tidak dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana sunat, mana yang batalkan, maka tidak sah ibadat seseorang itu. Jadi kalau orang yang tak ingat, tak boleh bilang benda macam mana? Ulama fiqh kata mesti juga beriktikad dalam hatinya, saya nak nyebut tak tahu, tapi saya tahu tiap-tiap kali ibadat yang saya buat, terutama sembahyang, ada syarat, ada rukun, ada sunat, ada yang batal. Tapi nak sebut minta maaf, maka sah. Jika sembahyang tahu ke syarat, dapat kebajakan syarat, rukun, sunat dan batal, saya buat bantah aja, udah lah tu. Tak kira lah ibadat tu. Tak sah. Itu sepakat para ulama mazhab fiqh kalau umpamanya kalau khilaf tak apa lagi. Ini sepakat Khilaf tu maksud kata ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tak sah. Tak boleh lah ikut salah satu, tapi ini tiada khilaf. Bila kita tidak dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang batal, maka tidak sah ibadat itu. Jadi orang lupa macam mana pula? Kan senang ingat kan? Orang lupa kata orang fiqh, hendaklah wajib beriktikadlah hatinya. Dalam sembahyang tu saya tahu ada rukun, ada sunat, ada syarat dan batal. Cuma kalau minta sebut, minta maaf katanya. Tapi mesti ada. Maka sahlah. Tapi kalau katakan mikir tahu, mikir sembahyang berapa lama dah? 60 tahun dah. Atau mikir tahu ke mana yang rukun, mana sunat? Awak buat je. Terpulang daripada Tuhan. Senang cakap terpulang daripada Tuhan. Bukan guna untuk ilmu tu wajib. Tuhan yang suruh. Surah pertama, Iqra. Baca ilmu. Maknanya suruh belajar tu. Baca, dengar, belajar. Sebab tu Iqra dia panggil fi'il amar. Perintah wajib tu. Perintah suruh. Suruh wajib. Kemudian begitu sabda Nabi SAW. Untuk ilmu tu, kata Nabi kita apa? Talabul ilmi faridah. Untuk ilmu tu wajib. Aja boleh kita kata, awak buat yang terpulang dari Tuhan. Mana mahu itu? Kena belajar. Firman Allah Ta'ala, hadis Nabi yang kita belajar.
Untuk ilmu tu. Talabul ilmi faridatun. Untuk ilmu tu fardu. Ala atas apa? Kulli muslimin. Oh, tu dia. Atas orang Islam laki-laki wal muslimah, atas orang Islam perempuan. Jadi dia kata Tuhan tu Maha Pemurah, esok terima. Mau cakap. Cakap kemain lagi. Pemurah Tuhan tu atas pemurah kita. Kita tak ada pemurah nak belajar langsung. Macam mana nak pemurah? Tu dia. Ni orang marah bila ngajar. Nak cari salah saja. Bukan cari salah. Kita nak selesaikan masalah tu hampir puluh tahun dah, tak selesainya. Bukan setahun dua. Setahun dua, tak apa lagi 20 tahun. Setengah tu tak pasal, protes yang ngajar ni. Semua tak betul, semua tak sah. Kita nak ngabar, nak bagi betul, nak bagi sah. Ini nakut korang. Memanglah kita ketakutkan supaya takut tak sah esok. Betul bila kita semayang, mesti ada dua perasaan. Satu, khauf, takut. Takut tak sah, takut tak terima, takut tak sempurna. Yang kedua, rojak. Rojak tu mengharap. Kalau korang-korang sikit minta Tuhan harap terima. Mana boleh katakan nakut-nakut korang. Setiap ibadat tu mesti dua sifat. Khauf dan rojak. Khauf maknanya takut. Takut apa? Takut tak sah, takut tak terima, takut tak sempurna. Yang kedua, rojak. Rojak ni mengharap. Kalau tak sempurna sikit tu minta Tuhan terimalah. Tapi kalau tak sempurna banyak, serah je Tuhan untuk terima je. Mana mahu ya? Ahli sunnah wal jamaah wajib berusaha. Dia. Wajib berusaha dulu. Jangan kata terima saja je. Dia. Dia tak mahu begitu. Dia. Akhir zaman begitulah. Dia. Asyik beramah je. Dia. Ini sebut hadis 40 hadis tentang hari kiamat tu. Salah satu hadis dia kata apa? Yakunu fi akhir zaman. Dia. Akan jadi satu masa esok ubadun juhalun. Ramai ahli ibadat tapi jahil. Rajin sembahyang Jumaat. Dia. Tetapi untuk ilmu tidak. Dia. Ilmu Jumaat tak belajar, ilmu sembahyang tak belajar. Rajin tu dia. Datang sembahyangnya, kuliah balik. Tu dia memang tak tahan dengar, telinga pedih. Kuliah macam wajib tanya belanja tu, contohnya. Banyaknya, penuh susah. Tapi bila dia kuliah, adalah kalau 10 orangnya. Yang lain balik ke rumah. Bila masuk waktu datang balik. Beramal aja. Itu dia. Sayang dia. Tidak apa kata orang nak mendalami ilmu tu supaya ibadat sah. Main serah saja. Mana boleh jadi apa itu. Kita disuruh berusaha. Lepas tu baru berserah. Setelah kita berusaha baru wa tawakkal 'ala Allah. Baru kita serah pada Tuhan agar Allah Taala menerima kekurangan sikit-sikit tu, mudah-mudahan Allah Taala ampunlah. Itu je. Kalau tidak jadi masalah. Kalau seterusnya, dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya kaki dan tangan. Jadi sunat ab'ad ni termasuk sembahyang zuhur tu, sunat ab'ad termasuk ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah anggotanya kaki, tangan. Jadi kalau orang tu mau meninggal sunat ab'ad maka sama ada orang tu tak ada tangan atau kaki. Orang juga tapi taklah sempurna. Kalau dibandingkan orang tu ada tangan, ada kaki, ada nyawa, ada kepala kan elok. Tapi nyawa ada, badan ada tapi kaki, tangan tak ada. Atau salah satu daripadanya. Saya tengok dalam TV, tangan tak ada, kaki tak, sian tu golik-golik ya. Ada satu makhluk Allah tu. Sian budak tu, tangan tak ada, kaki tak ada tu golik-golik. Orang juga tapi tak sempurna bila tak ada anggota. Sebab itulah disyariatkan bila tinggal sunat ba'ad maka nak ditampal dengan sujud sawi. Sunat ba'ad tu ada 6 tempat sembahyang kan? Ya ke pun tak? Pertama, kunut subuh lagi apa? Berdiri pada kunut subuh. Lagi, tayat awal. Membaca tayat awal. Nombor 5, selawat atas Nabi. Ya? Bertayat awal. Dan yang ke-6, selawat atas keluarga Nabi pada tayat akhir. Itu 6. Jadi mana kalau tinggal 6 perkara itu, maka ibarat seperti orang tak ada anggota. Sama ada tangan tak ada atau kaki tak ada. Atau kedua-dua tak ada, tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Walaupun ada nyawa, walaupun ada badan, walaupun ada kepala, tapi tak sempurna lah ia. Jadi kehidupan manusia aku dapat ada kepala, ada badan, ada anggota, barulah sempurna. Lepas tu dia syariatkan, bila tinggal salah satu sunat ba'ad ni, sunat ditanpa sujud sawi. Sujud sawi itu sujud selepas daripada tayat akhir tu 2 kali. Hukum sujud sawi ni ialah wajib buat dan tak wajib tinggal. Itu hukum sujud sawi.
Bila imam buat, wajib buat. Bila imam tak buat, awak boleh buat. Pasal tu imam ni tinggal kunut subuh tadi. Tapi kalau imam tersedar, dia terlupa, maka sujud sahwi lah ia. Maka wajib ikut. Kalau tak ikut, batal. Tapi kalau imam dia terlupa, kunut subuh pun lupa. Ya, sujud sahwi lupa. Maka tak wajib tinggal, maka boleh kita buat. Maksudnya, sujud sahwi ni ada kala wajib mufakat, wajib bersama bila imam buat. Dan ada kala tidak wajib mufakat, tidak bersama apabila imam tidak buat. Itu hukum sujud sahwi. Hukum kunut subuh pula tak wajib buat dan tak wajib tinggal. Kalau sujud sahwi wajib buat dan tak wajib tinggal. Kalau sujud sahwi, kalau kunut subuh tak wajib buat, tak wajib tinggal. Dia lebih kurang nak sama-sama ya, itu yang pening tu ya. Jangan mikir ya. Kalau kunut subuh, kalau sujud sahwi wajib buat dan tak wajib tinggal. Tapi kalau kunut subuh tak wajib buat, tak wajib tinggal. Macam mana cerita tu ya? Boleh nampak tak otak tu pusing-pusing? Maknanya tak kunut subuh tak wajib buat, tak wajib tinggal. Bila imam tak buat pun tak apa, makmum tak buat pun tak apa. Kemudian kalau makmum tinggal, makmum boleh buat, tak masalah. Tapi bacalah kunut-kunut yang pendek sikit umpamanya. Ya. Tapi bila imam tak buat, maka tak wajib buat dan tak wajib ikut. Boleh ikut. Ataupun umpamanya bila imam tak buat, dia boleh buat. Itu dia. Dia tak wajib buat, tak wajib tinggal. Itu dia. Kalau malah nak buat, ikut imam. Itu dia. Dan tak wajib tinggal maknanya kalau imam tak buat, dia boleh buat. Itu dia. Tetapi bila imam tak buat, dia buat. Tetapi kalau imam dia sedar lupa tadi kan, lalu sujud sahwi, anda akan ikut. Walaupun anda sudah baca kunut subuh, yang lupa itu imam. Dia lah, mana boleh. Dia seorang buat, teman anda buat, maka tak boleh. Pasal sujud sahwi lain. Wajib buat dan tak wajib tinggal. Bila imam buat, wajib buat. Kalau tak buat, batal. Lain kunut subuh. Kalau imam tak buat, dia boleh buat. Tetapi kalau dia dah kunut subuh, tapi imam, dia akhir dia teringat, dia lupa, imam sujud sahwi. Walaupun awak sudah baca kunut subuh, wajib ikut. Itu dia. Dapat beza tu? Sujud sahwi, wajib buat, tak wajib tinggal. Subuh, tak wajib buat, tak wajib tinggal. Jenuh mikir saya ni. Itu dia. Kalau subuh tu tak wajib buat, tak wajib tinggal. Imam tak wajib buat, makmum tak wajib buat. Ada pilihan. Kalau imam tak buat, makmum boleh buat. Atau makmum pun tak nak buat, ikut je sekali. Itu dia. Tapi kalau makmum nak buat juga, itu dia. Dia tahu ni sunnah ba'at kan, tapi dia anggap imam lupa, maka dia buatlah. Ngapa imam tu, kunut subuh pun dia tak buat, sujud sahwi tak buat, maka lepaslah dia. Dia tak cacat sembahyang dia. Tapi kalau imam tak buat, tapi dia akhir tahiyat tu dia buat. Walaupun kita dah kunut subuh, dia sujud sahwi wajib juga ikut. Kalau tak ikut batal. Itu maknanya dua hukum tadi, sujud sahwi dan kunut subuh. Sujud sahwi itu berlaku apabila kita syak bilangan rakaat umpamanya, atau bertambah rukun umpamanya. Itu di antara perkara-perkara yang disunat sujud sahwi. Kalau tinggal pun sembahyang tu sah. Jadi dia kata dan sunat ba'at itu seperti anggotanya, kaki, tangan dia. Kalau tinggal kan ibarat seperti tak ada kaki, tak ada tangan. Sunat ba'at ada 6 tempat dia. Bermakna kalau tak ada anggota, apakah faedahnya manusia itu? Tak dapatlah faedah-faedah sepatut dia buat kan. Kalau ada tangan dan kaki, boleh bekerja, boleh apa. Tapi kalau tak ada tangan kaki, macam tak ada faedah. Kalau buat kerja pun susah. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, nak bekerja macam mana? Naik motor tak boleh. Nak naik kereta pun tak boleh. Tangan tak ada, kaki tak ada, apa-apa. Tak paksa nak didukung selalu. Sama bila orang dukung kita. Maka janganlah kamu tinggal dia sunat. Janganlah kamu tinggal sunat. Itu kata pengarang kitab. Maka janganlah kamu tinggal. Maksudnya lepas ni buatlah. Sunat ba'at je. Bukan sebab tak sah. Tak boleh anggap apa itu. Walaupun sunat ba'at, tetapi ia ibarat seperti anggota jika dibandingkan dengan manusia. Kerana ini di antara 4 perkara dia, syarat, rukun, sunat ba'at, sunat hai'ah ni termasuk semayang zahir.
yang perlu dilaksanakan. Ada sembahyang batin. Sembahyang batin tu maksudnya kita sambung di selepas ni esoklah. Di mana masuk kategori sembahyang batin tu? Jadi sembahyang tu tak sempurna. Mesti ada sembahyang zahir, sembahyang batin. Sembahyang zahir melibatkan syarat, rukun, sunat abad, sunat hayah. Sembahyang batin melibatkan khusyuk tu. Mesti ada khusyuk, mesti ada khudu', mesti ada khudur. Kalau tidak ada demikian, ibarat seorang itu menghadiahkan pada seorang raja, ada orang yang ada kepala tetapi tak ada nyawa. Atau umpamanya ada kepala tapi tangan atau anggotanya cacat. Tidak kemurka raja itu. Apatah lagi kita menzahirkan, mempersembahkan amal kita kepada raja sekali raja. Macam kita lah. Pergi ke istana, bawa orang. Nak hadiahkan, nak persembah. Tuanku, saya nak persembahkan seorang manusia ni cantik, tapi nyawa tak ada. Kamu gila ke katanya? Murka lah ya. Begitu sembahyang ni. Kalau sembahyang tak ada sembahyang batin, maka ibarat seperti seorang persembahkan kepada seorang raja, yang hebat, yang agung, kepada raja itu seorang manusia. Kalau raja itu seorang perempuan lah untuk diisterikan. Perempuan yang cantik, tapi perempuan itu tak ada nyawa. Itu dia. Maka murka raja itu. Maka janganlah kamu tinggal. Sunat dia. Kalau tinggal, sunat abad tadi maksudnya. Kalau tinggal, ibarat seperti sembahyang tak ada anggota. Dan sunat hay'ah seperti bulu perhiasan. Sunat hay'ah penting juga. Kepala ada, badan ada, anggota ada. Tapi tak ada perhiasan badan itu. Begitu sembahyang tadi. Syarat ada semua. Rukun ada, tapi tak ada perhiasan sembahyang itu. Maka sembahyang tu ibarat licin, kosong saja. Begitu kalau manusia, ibarat tadi kosong je badan dia. Kepala ada, badan ada, anggota ada, tapi perhiasan tak ada. Lahir-lahir, sejak lahir sampai sekarang, selai rambut pun haram umpamanya. Ataupun selai bulu kenin pun tak ada. Sebelah bulu mata pun tak ada. Maka taklah sempurna manusia itu, taklah lawa. Tapi kalau ada rambut kan lawa. Boleh beli sikat kan. Kedai sikat pun laku. Boleh beli sempu. Kedai sempu laku. Tapi kalau kepala tak ada rambut, tak ada rambut, tak ada umpamanya. Maka tak adalah perniagaan. Siapa nak atau guna sempu tu nyapu kepala kan. Kepala tak ada rambut. Beli sikat untuk apa nak bagi lawa kan. Atau rambut tak ada, tekan gulu kela buat sikat berat je buat apa. Jadi maknanya sunnah hay'ah ni ibarat seperti bulu perhiasan. Kalau dibanding dengan manusia, ada badan, ada kepala, ada anggota. Kalau nak ada perhiasannya. Itu semayang tadi. Jadi maknanya sunnah hay'ah ni ibarat seperti perhiasan semayang. Jadi sunnah hay'ah ni ada 45. 45. Sunnah ba'd 6 je. Sunnah hay'ah ada 45. Ada banyak benar. Ada carilah, tak nak cari. Bila nak jumpanya. Jadi kalau orang tu ada ilmu, daripada takbiratul ihram sampai salam, dia dapat sunnah hay'ah 45/45. Dia. Besok kita akan habis, besok kita cari pula kitab-kitab yang mengatakan mana yang 45 tu. Kitab fiqh solat tu dia ada ceritakan sunnah hay'ah ada 45. Salah satunya, yang pertama ialah mengangkat tangan. Tu pasal takbiratul ihram. Allah Akbar. Itu sunnah hay'ah. Tapi kalau penyegan sangat tak payah. Angkat tangan sunat je. Allahu Akbar dah. Angkat tangan salah tu Allah. Dan yang kedua pula, hendaklah copin ibu jari ni tangan bak dicopin telinga. Dah dua. Kamu letak tangan di atas pusat. Sama atas pusat tu maksud atas pusat betul atau di atas sikit. Kadang sunat mengekanankan sikit. Banyak tu. Lepas tu pegang pergelangan tangan. Begini. Bukan orang ini. Kalau orang ini lagi lah. Orang. Itu takkan demam saja ya. Sekali tak apalah. Semayang apa itu? Semayang demam. Letak ke? Pergelangan tangan je ni. Dua tangan atas, bawah. Tak bawah. Dan yang ni tengah terkelip kan. Berapa sunnah hay'ah? Kalau tidak, kalau kopi ini je. Sunnah hay'ah pun tak dapat. Apa pun tak ada. Tak payah pegang. Junta je. Macam mazhab Hanafi junta je. Kalau nak pegang, cara pegang betul. Dan sunnah hay'ah yang ke-45 ketika beri salam. Kita biasa ikut salam kita, ikut aturan.
Walaupun dia sunnah haya'ah, tapi dia ibarat seperti perhiasan semayang tu. Fil alami innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kebanyakan yang dibuat oleh orang semayang. Jadi hari ni kita nak perbetulkan. Hampir 60 tahun. Bukan cari salah. Kita nak betulkan salah. Menyelesaikan masalah. Jadi alaikum itu tengah. Fil alami innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum di tengah. Warah baru pusing. Pusing kanan, pusing kiri. Maknanya ada saketah masa jarak tu, ada katakan persimpangan atau jarak berhenti sekejap sekali subhanallah. Alaikum tengah. Fil alami innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Pak Ali. Pak Abu? Fil alami innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Abu ngelin tak berbayar. Suhan bayar maksud ni. Apa yang kita buat rukun, apa yang kita buat sunat abad, semua akan dibayar. Dan esok kita marah kawan kita hari semuanya orang apa fikir lebih. Hati mikir ngelin tak berbayar, teman ngelin berbayar. Itu jawab. Teman ngelin ikut syarak, mikir ngelin ikut mikir je. Ada. Tengah tu dah ngabur dah siap, ngangguk sekali tu. Lepas itu. Assalamualaikum Allah. Ngabur dah selesai pula kamu. Macam-macam. Jadi maknanya tak boleh tidak lah. Ilmu tu sangat penting. Sebab itu sebut dalam kitab Matan Zubat tu. Matan Zubat ada 1,800 berapa bait situ. Matan yang ke-9, syair yang ke-9 dia kata apa? Wa kullu man, sesiapa saja ya'malu beramal bi ghairi ilmin, dengan tiada ilmu. A'maluhu, maka amalan seorang itu, tak kira benda amalnya, mardudatun, ditolak. La tuqbalu, dan tidak diterima. Rugi, buat saja. Ditolak dan tidak diterima. Pasal apa orang yang beramal tanpa ilmu tolak? Kerana apa? Dia aqrab ilal fasad, hampir kepada kebinasaan. Bila buat tu, binasa amalnya. Sebab itu, sebabkan orang yang beramal tanpa ilmu ni tadi, ibadat yang ditolak pasal itulah. Pasal dia hampir kepada kebinasaan. Tak terima. Dan beramal dengan ilmu tu, aqrabu ila sihah, hampir kepada sah. Sebab itu menuntut ilmu tu penting. Walaupun perkara sunat sekalipun, untuk menghasilkan pahala, dia ada cara dia. Caranya dia atur oleh syarak. Bukan cara kita. Macam mendirikan saf semayang tu. Kita main bantah aje. Masa bila sunat mengisi saf tu? Mengisi saf semayang. Di masjid ke ataupun surau. Masa bila kita nak mengisi saf? Tapi kadang-kadang Tok Bila pula merampak tugas imam. Saf-saf. Kerja dia pun tak habis. Dia yang sunnah. Sunnahnya. Mengisi saf tu iaitu apabila Tok Bila menghabiskan seluruh iqamahnya itu. Jadi dia pun belum lagi iqamah. Saf-saf ni. Nanti kita pun seorang buat dah ngikut semua. Itu masalah. Semayang bertekanan buat apa itu? Tiba bandayu apa itu juga. Tiba bandayu orang betul gajah, ni orang bandayu. Jadi bersambung-sambung. Sepatutnya Tok Bila tu dia menyelesaikan tugas dia. Allah Akbar sampai la ilallah. Lepas tu imam baru ambil alih. Luruskan saf, betulkan saf. Itu tugas imam. Tetapi Tok Bila dah merampasnya. Bagi orang yang uzur, orang tua lah maksudnya. Hendaklah dia bangun ketika Tok Bila kata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tapi kalau orang sirat, habiskan dulu iqamah Bila dulu. Pasal tidak ada gangguan untuk bangun. Tapi kalau orang veteran, maka hendaklah dia bangun ketika Tok Bilal itu berkata qad qamatis salah. Pasal dia orang tua. Orang tua yang payah nak bangun cepat, pegang lutut, pegang pinggang, pegang tiang. Tapi kalau orang muda, sunnahnya hendaklah dia menunggu selesai kelima iqamah itu. Sehingga bila kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, barulah saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Tapi sebab yang kita tidak mengetahui kaedah-kaedahnya, kadang Tok Bila pula mak kacau. Saf-saf kata.
Itu nyebut sersan bukan Tok Bilal punya kerja. Itu Tok Imam dia. Tapi Tok Bilal pun dia pun dah dia tak tahu kan. Dia rampas tu Alaihi Wasallam, tugas dia iqamah saja. Bukan menyuruh saf. Tapi yang menyuruh betul saf ni tugas Tok Imam. Jadi dia kata sunat haid seperti bulu perhiasan. Seperti apa? Rambut, bulu kenin. Kan kelawak. Kepala ada, badan ada, anggota ada. Dan tambah dengan perhiasan. Seperti ada rambut. Bulu kenin. Orang sekarang ni dah. Ada bulu kenin cukur. Pakai pula pensel. Tercucuk punya mati baru tahu. Tak elok ciptaan Tuhan tu. Cukurnya. Ambil pensel. Cucuk je mati tu baru tahu. Itu haram. Membuang bulu kening tu haram. Tanpa sebab. Itu dia. Pasal tak lawa ciptaan Tuhan tu. Mengubah ciptaan Tuhan. Itu dia. Maka dia buang sebenarnya sekali. Dia pakai pensel tu. Itu hukum haram lah. Tak boleh. Jadi maknanya perhiasan. Sunat seperti perhiasan lah. Seperti rambut, bulu kening, bulu roma. Dan lainnya. Bermakna. Kalau tinggal sunnah khai'ah, tentulah licin. Ini hodoh sembahyangnya. Seperti orang yang licin badannya. Tak ada bulu berbulu. Perhiasan. Maka apalah maulidnya sembahyang itu. Begitu kalau orang. Apa maulidnya orang itu? Apa kekelawar orang tu kalau tubuhnya licin saja? Bulu kening, tak ada bulu mata, tak ada rambut, tak ada. Tentulah tak lawa tu je. Maka apalah maulidnya? Ataupun cantiknya atau lawarnya? Sembahyang kita itu tentulah tidak molek katanya. Kalau begitu, janganlah lagi kita bermudah-mudah. Walaupun kita anggap itu sunnah hai'ah je. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Tapi ramah pula nak lawa-lawa pula. Dah ada ramah dah lah. Ni bangku ndak, kipas ndak. Aircon ndak, tak payah. Duduk je lah anggap hijau tu. Jadi kalau ada aircon, kipas tu perhiasan. Lagi lawa lah ramah tu kan. Begitu ibadat tadi. Sunnah hai'ah je, bukan apa-apa pun. Memang begitu. Tapi kalau ramah nak lawa ada aksesori pula. Jangan kita naik kereta. Start enjin jalan lah kan. Tapi tak aksesori kereta juga. Ya. Kereta yang sempurna tu. Nak ada aksesori kan. Remnya lawa. Itu bahagian luar. Dalam ni, apa aksesori kereta sebelum kita nak keluar tu. Tahu apa? Ada minyak wangi. Apa? Air wangi sikit kan. Lagi. Ada aircon lagi. Adalah radio ke benda kan. Baru tak sedar sampai kipung. Ini kosong je apa tak ada. Kalau hari hujan je, kelabu kata tu. Itu ibarat seperti jalan-jalan juga. Tapi kalau hari hujan, kalau tak ada aircon kan kelabu cermin tu. Lambat sampahnya. Jadi maknanya itu aksesori kereta. Aksesori sembahyang, itu sunnah hai'ah. Yang 45 tu. Kecuali lah kalau tak sempat sangat. Buatlah mana yang rukun saja. Ini masih panjang. Tapi cakap, itu sunat je. Macam kita makan lah. Kenapa tak makan lauk sayur? Itu sunat je. Yang wajib makan nasi je. Hidup pula pandai tangan bengkok. Ambil lauk, ambil sayur. Kalau semayang, itu sunat je. Ini makan pandai pula. Nak ada ulamnya. Nak ada sayurnya. Mentok sambil. Atau ambil fikir tu. Itu sunat je. Ulam-ulam dan lauk hidup pula. Sampai jauh ke sana pun dia ambil. Itu dia. Jadi dia kata, maka apalah maulidnya sembahyang kita itu, tentulah tidak maulid. Tak lawa je. Kalau begitu, janganlah lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal hai'ah. Kerana dunia sekarang ni, dia, ibarat seperti bulu perhiasan, rambut dan bulu-bulu, inilah kita bersangatan pada mengelokkan dengan berbagai-bagai celok. Dan sepuk-sepuk ni bedak lah, dari bahasa pertanian. Kalau yang muka ni kemain lagi, nak keluar. Kalau berapa kali tengok comel tu. Lagi tak lawa, tak keluar. Lepas tu comel lagi. Tebal ke tak tebal budak ni katanya. Dia tak apa kata orang. Jadi maknanya, kalau bahagian depan, kalau muka kita tadi nak keluar, akan main lagi nak lawanya. Tambah nunggu. Kalau orang perempuan lamai menunggu dalam kereta. Tak siap-siap. Nak ngadu dengan tudung kan senang. Ada 3 layer, 4 layer. Ada dia. Jadi katanya macam itu dia kata dia, ibarat seperti rambut tadi. Itu benda rambut ni di antara perhiasan sembahyang, perhiasan seorang itu. Jadi bagaimana dia nak keluar, takkan seroba aja kan. Tahu ke seroba cakap orang tu ya. Tentu nak elok sikap, nak elok tu.
Kalau kau tampaknya ada banyak putih, macam mana nak bagi hitam? Ya. Kan kalau itu perhiasan, putih menua, sepatut belum tibil lagi putih, ada putih pula. Itu yang boleh bagi hitam tu. Kata dia. Nak bagi elok. Kata dia. Nak bagi lawa je, perhiasan rambut tu. Kata dia. Beli minyak lah. Kalau jangan bagi bergoyang naik motor, beli pomade apa benda ya. Dia keras sikit. Jadi mana perhiasan ni sangat suka orang. Kata dia. Betul semayang tadi. Perhiasan tu perlu dibuat juga. Kalau anggota perlu perhiasan, apalagi semayang dia. Kalau begitu, jangan lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal khai'ah. Ini kerana dunia sekarang, ni dalam zaman pengarang kitab lama dah. Kalau pasal rambut, mau bagi macam mana nak gaya. Kadang belah kanan, kadang belah kiri. Baru lawa kan. Kalau licin je, botak je tu, yang ambil topi tu. Kerana dunia sekarang, rambut dan bulu inilah kita bersangatan mengelokkannya dengan berbagai-bagai. Kalau bahagian depan pakai celok umpamanya, bagi hitam, bagi lawa punya. Dan spok-spok ni maksudnya ialah bedak. Kalau bedak pula cari bedak yang wangi lebih. Jangan keluar pakai bedak sejuk je. Ada orang keluar pakai bedak sejuk, mana ada? Bedak sejuk tu ramah dalam pantang je. Tentulah pakai bedak-bedak yang mahal-mahal kan. Lebih-lebih lagi, mestilah mengelokkan dia dengan mengerjakan yang sudah ini dengan yang sempurna. Tak boleh tidak lah. Itu kata pengarang kitab ni. Tetapi kita ni kalau perhiasan diri kita utamakan sangat. Katanya kerana dunia sekarang rambut dan bulu-bulu inilah kita bersangatan pada mengelokkan dia dengan berbagai-bagai celak punya. Bagi nak elokkan muka tu, bulu kening tu. Dan sepuk-sepuk ni ialah bedak ataupun bedak yang mahal-mahal lah, apa nak bagi tampar muka yang tak berapa elok tu. Bila hilang bedak, baru gedut balik. Orang depan kemain je, nak bagi aksesori lawa sikit. Maka pada semayang lebih-lebih lagi, mestilah mengelokkan dia dengan mengerjakan sunat ini dengan sempurna. Jadi maknanya, semayang ni ada dua jenis. Satu semayang zahir, satu semayang zahir. Semayang zahir melibatkan syarat, rukun, sunat abad, sunat khai'ah. Jadi syarat dalam semayang ni berapa? Ingat lagi ke? Syarat-syarat dalam semayang. Isi semayang ada 3 kan? Syarat, rukun, sunat dua, sunat abad, sunat khai'ah. Jadi syarat ada berapa jenis dalam semayang ni? Dah lupa ya. Nota tu jangan lupa tinggal, bawa. Syarat-syarat dalam semayang ada 4 kan? Pertama, syarat wajib. Wajib dulu. Kedua, syarat sah. Syarat sah tu untuk menyempurnakan yang wajib. Contoh, bila seorang tu Islam, wajib semayang. Syarat sahnya, mesti ada menutup aurat, mesti ada kiblat. Tapi kalau menutup aurat tak ada, nak kiblat pun tak payah, punya dekat orang atau apa-apa, maka semayang tetap juga. Padahal syarat wajib sudah memerlukan dia semayang. Syarat sah tu untuk nak menyempurnakan saja. Contoh kalau masa yang boleh dapat dielakkan, kita mesti menghadap kiblat. Tapi kalau masa tak dapat dielak, macam semayang dalam peperangan umpamanya, atau kita dalam hutan tak tahu mana kiblat, mana arah kiblat dan sebagainya, maka ketika itu menjadi syarat sah saja. Tapi syarat wajibnya Islam, baligh, berakal. Adab di mana-mana. Itu sebagai syarat sah. Begitu syarat sah, menutup aurat umpamanya. Tapi kalau kain pun tak ada apa tak ada, semayang je lah. Pasal syarat wajib sudah ada. Tapi syarat sah tu untuk menyempurnakan. Bila ada kain, kena pakai kain. Tapi kalau tak ada kain, semayang wajib tak? Wajib. Pasal syarat wajibnya Islam. Itu sebagai penyempurnaan saja. Jadi syarat 4 lah, syarat wajib. Syarat wajib dia berapa dulu? Ingat lagi pun tak? Ingat duit je, ingat je. 4. Kalau duit ingat je. Biru, RM1. Hijau, RM5. Merah menyolang, RM10. Itu ingat je. Warna duit ke-5 ya? Ya, 5 warna duit kan? Biru, hijau, merah. Ya. Lepas tu, hijau kuat, purple. 5 je. 5 tu ingat. Walau dia buta. Ni 100 ni katanya. Begitu syarat semayang kan banyak. Syarat wajib ada 4. Syarat sahnya ada 8. Itu syarat rukun dan syarat qabul.
Syarat qabul tu syarat terima ibadah. Sesuatu ibadat tu syarat terimanya apa? Sama ibadat apa pun. Yang pertama, mesti orang beramal tu masih ada ilmu amalnya itu. Kalau uduk, ilmu uduknya. Kalau semayang, ilmu semayangnya. Kalau puasa, ilmu puasanya. Yang kedua, dah ada ilmu pula. Syarat qabul yang kedua apa? Ikhlas. Walaupun cara dah betul, tapi kalau tak ikhlas, tak terima juga. Dia mesti ada ikhlas. Ada. Ikhlas tu maksudnya, suci daripada sebarang maksud ketika beramal. Ada. Buat apa? Menurut perintah saja. Pasal apa? Aku hamba dia Tuhanku. Ada. Betul ikhlas ni terbagi 3. Ada. Jadi kita kena tukar lah. Jangan setiap kali ibadat nak upah saja. Itu ikhlas budak-budak. Ada upah buat, tak ada upah tak. Budak-budak tak apalah. Pasal mula-mula nak menggalakkan dia. Kalau nak galakkan budak sekolah, kita bagi upah lebih sikit. Belajar. Kamu kalau sekolah, awak bagi RM5. Kelang kabut dia mandi. Tapi kalau sekupang haram pun tak bagi, dia tak bagi. Dia. Ikhlas tu 3 bagi. Yang pertama, nombor 1 sekali. Ikhlas maksudnya, berbuat ibadat suci daripada sebarang maksud ketika beramal. Nombor 1 ikhlas tu macam mana? Kenapa mikir beramal ni? Awak menurut perintah Allah je. Atau kenapa? Aku hamba dia Tuhanku. Itu nombor 1. Kenapa mikir beramal ni? Atau apa buat lagi? Kan untuk perintah Allah lah. Atau kenapa menurut perintah Allah? Aku ni hamba dia Tuhanku. Itulah aku buat. Bukan pasal-pasal lain. Pasal aku ni hamba dia Tuhanku. Betul aku menurut perintah. Itu nombor 1. Nombor 2. Kenapa mikir beramal ni? Atau awak beramal ni awak nak berdamping dengan Tuhan. Kalau tak semayang, kelas kusah rasanya. Dah semayang, baru nak buat itu senang. Tak, lubang libu kata orang tu. Lubang libu ke lubang libu? Udah buat tu pun rasa tenang sikit tak? Itu nombor 2. Kerana nak berdamping. Menjadikan amalan tu untuk dekat namanya. Bukan di atas dasar nak menurut apa perintah tadi. Yang ketiga, kenapa mikir beramal ni? Atau awak beramal kan nak syurga lah. Awak kan Tuhan dibakar esok. Dan awak takut neraka. Awak nak syurga. Dan awak takut neraka. Itu nombor 3. Sah tak? Sah. Tapi buat ibadat kerana habuan ni termasuk nombor 3. Jadi kena tukar lah. Menjadi nombor 1. Kenapa buat amal ni? Kerana menurut perintah Allah. Atau kenapa buat menurut perintah? Atau aku ambil dia Tuhan kau. Itu ikhlas nombor 1. Kena tukar lah. Jangan sampai dari bangkit pun buat ibadat nak upah-upah je. Atau kalau nak upah boleh? Boleh, sah. Tapi dapat grade 3 lah. Kalau ibadat macam telur, kita beli telur di pasar raya tu. Ada grade A RM17 kot ya. Grade B dapat 12 kot, 13. Grade C, bawah lagi lah. Tapi kalau nak yang lain, nak semua nak grade A. Doyan elok, tak doyan mangkuk. Aku nak yang elok, mangkuk tak ada. Ibadat mangkuk saja. Itu macam ceritanya. Dan insyaAllah kita sambung sesi akan datang. Semayang batin pula. Mana yang masuk kategori semayang batin? Jadi semayang tu ada 2 bahagi. Barulah sempurna semayang tu. Pertama, semayang zahir. Semayang zahir melibatkan apa? Seperti syaratnya, rukunnya, sunat abaatnya, sunat khai'ah. Dan insyaAllah kita sambung sesi akan datang. Bagi yang kedua semayang itu, semayang batin pula. Jadi nak sempurna, semayang zuhur, semayang batin. Semayang zuhur melibatkan anggota. Ya. Semayang batin melibatkan hati. Jadi kedua-dua itu mesti berfungsi dalam solat. Baru dikatakan semayang yang sah, lagi sempurna. Wallahualam. Bismillah. Ada soalan tak ada? Tak ada, bagus dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin hifzal mursalin hal malaikatal muqarrabin fi afati ya arhamar rahimin wa sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam. Dan yang terakhir sekali saya minta tuan-tuan kat mana jemputlah kenduri anak saudara saya di Kampung Tanjung Au. Kampung Tanjung Au kan jauh sebelah langsung ya. Sebab dia kulu sikit lepas Dewan Kampung Tanjung Au tu kulu lebih kurang 500 meter je. Seorang je lepas kurir itu. Hari ni. Siapa yang ada masih lah. Bawa lah keluarga sekali. Kampung Tanjung Au kenal ke? Tahu ke? Tahu kan? Tak tahu saya duduk botel ni.